Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Adila Muhammad untuk Buletin MSN edisi ke-31. Kita mulakan buletin kali ini dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Saksikan. Skuad sepak takraw negara kempunan untuk merangkul pingat emas acara regu lelaki apabila tewas kepada juara bertahan Thailand. Skuad negara yang dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosdi, Muhammad Azlan Alias dan Amirul Zazwan Amir gagal menundukkan pasukan Gajah Perang itu dengan keputusan 18-21 dan 19-21 dalam perlawanan akhir yang diadakan di Kompleks Sukan Daejeon Hanbat, Korea Selatan pada Selasa. Begitu juga dengan pasukan kuat ran negara yang mengharungi laluan suka dalam acara kuat ran lelaki apabila sekali lagi tumpas 0-2 kepada pasukan Thailand pada peringkat separuh akhir dan terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa. Untuk rekod Piala Dunia ISTAF 2022 edisi kali ini merupakan kejohanan kali ketiga selepas penganjuran edisi pertama di Kuala Lumpur pada tahun 2011 manakala edisi kedua di Hyderabad, India pada 2017. Program penghayatan dan pembudayaan Al-Quran bilangan kelima bagi tahun 2022 telah diadakan di Surau Al-Faizin, Majlis Sukan Negara pada Jumaat. Pada program kali ini, para pegawai dan anggota MSN diperdengarkan bacaan surah Maryam ayat 38 hingga 51 bersama kori jemputan merangkap pentausiah Al-Fadil Ustaz Muhammad Hamdi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Arfah Hosnani sebagai penterjemah. Turut hadir ke program tersebut Timbalan Ketua Pengarah Strategik Encik Suhadi Alias dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara Encik Abdul Rashid Yaakob. Dalam pada itu, satu bengkel perancangan program pelapis negeri dan bakat para 2023 diadakan bagi tujuan penambahbaikan struktur pertandingan, sirkit kebangsaan dan kem bakat untuk tahun 2023. Bengkel yang diadakan di Hotel Espira Kirara itu dihadiri 78 orang peserta yang terdiri daripada penggerak negeri dan jurulatih separuh masa berlangsung selama 3 hari bermula 30 November hingga 2 Disember 2022. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang berbahagia Datuk Ahmad Syafawi Ismail melalui sesi perkongsian pada Rabu menyatakan setiap pemegang taruh perlu fokus dalam penetapan arah tuju sukan para dengan mengukuhkan pusat latihan, program latihan dan mengadakan jurulatih sepenuh masa di setiap negeri. Negeri juga digalakkan membuat penetapan arah tuju dan lebih fokus kepada kemajuan sukan tumpuan iaitu olahraga, memanah, renang, powerlifting, boccia dan badminton. Satu sesi lawatan Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Serai Kedah ke Majlis Sukan Negara Bukit Jalil telah diadakan pada 2 Disember. Lawatan yang terdiri daripada 25 orang pelajar dan 18 orang guru serta kaki tangan sekolah ini antara lain diberikan taklimat ringkas berkaitan fungsi Majlis Sukan Negara dan kriteria pemilihan atlet ke program latihan kebangsaan. Ahli rombongan juga diberi peluang bertemu ikon sukan para olahraga Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi dan Muhammad Afiq Ali Hanafiah di trek latihan Stadium MSN. Ahli Parlimen Segambut Hana Yeoh dipilih sebagai Menteri Belia dan Sukan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Disember. Beliau yang sebelum ini pernah memegang jawatan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dipilih untuk menerajui Kementerian Belia dan Sukan mengulangi rekod Menteri Wanita sebelum ini iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said yang juga Ahli Parlimen Pengerang. Sebelum menjadi Ahli Parlimen, Hana juga pernah menjawat jawatan sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Sekalung tahniah dan selamat datang diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh daripada kami, warga Majlis Sukan Negara Malaysia. Pasukan Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMDA mempertahankan kejuaraan kejohanan Piala Merayu buat kali kedua berturut-turut. AMDA walau bagaimanapun dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasukan MUFT 2-1. Pada aksi yang berlangsung di Akademi Mokhtar Dahari Gambang, AMDA terlebih dahulu dikejutkan dengan gol awal MUFT menerusi Muhammad Izrin Ibrahim yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-34. Kedudukan itu hanya bertahan 10 minit apabila AMDA berjaya menyamakan kedudukan
hasil sepakan penalti Muhammad Syahir Sukri untuk keputusan 1-1 tamat separuh masa. Saingan babak kedua menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan memburu gol kemenangan. Hasilnya, Muhammad Adam Haris Hamizun muncul wira AMDA apabila menjaringkan gol kemenangan ketika perlawanan berbaki 2 minit, sekaligus memastikan pasukan AMDA mengekalkan kejuaraan buat kali kedua berturut-turut. Syukur pada Tuhan, syukur pada Allah atas rezeki yang diberikan. Semua ni kerja keras. Seperti semalam saya beritahu bahawa kita ada satu resepi yang kita simpan untuk gunakan pada peranan akhir, dan pemain-pemain terjemahkan dengan baik. Pasukan coaching staff membantu dengan sangat baik, dan juga kesungguhan pemain itu penting. Doa-doa ibu bapa dan juga sokongan semua sekarang ni penting. Seluruh warga AMD, terima kasih kepada semua ni. Kejayaan ini untuk semua dan Alhamdulillah. Ini. Lebih manis, pemain AMDA Muhammad Farish Daniel Muhammad Rahman dipilih selaku pemain terbaik perlawanan akhir. Saya rasa bangga lah dapat main kan. Saya pun baru habis injet 10 bulan ACL. Tiba-tiba dapat reward ni, rasa macam bangga sangat-sangat. Selaku juara, AMDA membawa pulang hadiah RM10,000. Kejohanan Hoki Mirnawan Cup 2022 menyaksikan pasukan Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail SSTMI berada dalam kelasnya tersendiri apabila menjuarai kejohanan edisi pertama tersebut menewaskan pasukan bawah 17 tahun dari Jepun di Bukit Jalil pada Jumaat. Laporannya bersama Siti Sapina Hussein. Beraksi dalam hujan lebat langsung tidak merencatkan rentak permainan pasukan yang dibimbing Wan Muhammad Roslan Wan Abdul Rahman apabila membuka jaringan menerusi gol padang seawal minit pertama. Corak permainan agresif yang dipamerkan SSTMI membolehkan mereka menang bergaya ke atas pasukan bawah 17 tahun Jepun dengan keputusan 4-1. Wan Muhammad Roslan yang ditemui selepas perlawanan memuji corak permainan yang dipamerkan anak-anak buahnya dan membuktikan kesungguhan mereka untuk muncul juara edisi pertama Mirnawan Cup. Sebenarnya 50-50. Saya bagi tahu pemain-pemain kita yang mereka pertamanya supaya mereka bersedia dengan counter attack daripada pemain-pemain Jepun. Sebab itu yang membunuh pasukan-pasukan lawan sebelum ni. Jadi bila kita dah nampak akan kekuatan pasukan Jepun, kita beri arahan kepada pemain untuk sabar dan tidak melakukan kesilapan ketika buat BOD lah. Saya 100% saya berpuas hati. Mereka mengikut struktur, mengikut percaturan yang saya plan, dan Alhamdulillah mereka melakukannya dengan terbaik dan tidak ada sebarang kecederaan ataupun cut untuk memberi sebarang advantage kepada pemain-pemain Jepun. Menurut Kapten pasukan SSTMI Muhammad Akil Denia pula, corak permainan pantas yang ditunjukkan pasukan lawan pada suku pertama perlawanan membuatkan pasukan SSTMI lebih berhati-hati dalam mengatur serangan. Agak susah lah sebab diorang main laju. Kita orang pun tak kena adapt mula-mula. Tapi bila kita orang dah score, diorang dah down, kita orang boleh skor banyak. Terima kasih lah kepada ibu bapa, penyokong-penyokong, coach, manager semua. Terima kasih kerana support kita orang sampai ke sini. Terima kasih. Sementara itu, dalam perlawanan akhir kategori perempuan bawah 14 tahun, pasukan Sports Odisha dari India dinobat sebagai juara selepas menundukkan pasukan SSTMI Girls 5-0. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal bersama-sama Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Syafawi Ismail. Lima Aziz Kota. Minggu ini bersama saya Muhammad Zikri bin Zakaria aka Mario dari atlet para olahraga Hobin Jang Hobin. Tu tak tahu tu. Saya sekolah asrama dulu. Sini bagi nama tu. Oh, nama hostel lah ni. Nama hostel lah. Mario.
Laporan tadi mengakhiri buletin MSN kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.